Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudara pengurusi, rakan-rakan ahli panel, para asatizah yang hadir, alhamdulillah kita dah dengar dua panel tadi. Saya malam tadi duk rasa macam tak boleh nak mai pasal tak apa sihat. Alhamdulillah, terima kasih yang syukur kepada Allah dan terima kasih kepada yang menjadi sebab musabab bagi ubat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita tengok Mekah ni, tuan-tuan keluar waktu ni berjalan, kalaulah tidak kerana Kaabah, tidak kerana Nabi SAW menunaikan haji dan umrah, agak-agak kalau orang ajak main melancung, tuan-tuan main melancung di Mekah ni. Tuan-tuan nak main ke panas macam ni? Bukit pun tak ada, pokok. Kalaulah agama, tidak kerana agama, ni orang Mekah ni kena syukur Allah Ta'ala. Kalau tidak kerana agama, kita tak datang ke sini. Kalau agama kata setahun sekali pergilah melancung di mana-mana lihat kebesaran Allah, kita tak pilih Mekah ni. Baik kita pilih Switzerland ke, kan? Kita pilih negeri-negeri, negara-negara yang cantik. Tapi hanya semata-mata kerana Allah Ta'ala telah syariatkan syariatnya di sini. We got no choice, no option. Kita tak ada pilihan. Oleh kerana dia letakkan syariat dia di sini dan dia melimpahkan keberkatannya di sini, maka kita hadir ke sini. Setiap kali kita memijak tanah Mekah ini, kita terbayangkan Ibrahim alaihissalam yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita terbayangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan syariatnya kepada kita. Di dalam khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Dr. Uzaimi sebut, Ustaz Husin pun sebut, Nabi ini bersungguh-sungguh nak sampaikan agama supaya kita boleh follow agama seperti yang disyariatkan kepada baginda. Nabi tengok kepada jumlah yang ramai. Bayangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Mekah Nabi ni. Nabi sayang Mekah ni. Ahabbul ard ilayya, bumi yang paling aku sayang, kata Nabi, Mekah. Kalaulah tidak kaummu, kalaulah tidak kaum orang Mekah mengeluarkan aku daripadanya, ma akhraju minha, aku takkan keluar daripadanya. Seperti dalam riwayat Imam Tirmizi. Tapi orang keluar, Nabi sayang kat Mekah. Nabi dibuang daripada Mekah ni. Bukan kata hang pergi pindah tempat lain lah. Kira kalau hang tunggu, memang macam itulah. Kalau tunggu, memang kami akan bunuh. Nabi keluar daripada Mekah ni. Tapi apabila syariat datang, tawaf, sa'i, ibadah di Mekah, Nabi balik ke Mekah ni. Kita datang ke Mekah ni kerana mengenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi mari semula, satu-satunya haji Nabi. Sekali itu Nabi haji, dan haji yang terakhir, Hajjatul Wada'. Mata Nabi, bayangkan mata seorang insan, Rasul Bashar, yang dihalau keluar, yang dibuang oleh kaumnya. Ketika Nabi bergerak daripada Madinah nak pergi ke Mekah, mata Nabi melihat manusia bergerak menuju ke Mekah. Hasil daripada penat lelah, perjuangan yang getir,
Dan apabila manusia berhimpun di depan Nabi SAW, Nabi berucap panjang. Antaranya Nabi menyatakan, Ayyuhan nas, antum mas'uluna anni, famadha antum qailun. Dalam sebahagian riwayat, innakum satus'aluna anni, famadha antum qailun. Seperti dalam riwayat Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selain. Kamu akan ditanya tentang aku ini. Kamu nanti nak jawab apa pada Allah tentang diriku? Setelah melakukan kerja yang begitu bersungguh-sungguh, berdiri di hadapan jumlah yang ramai yang menganut Islam, innakum satus'aluna anni famadha antum qailun. Wahai manusia, kamu akan ditanya tentang aku. Nanti kamu nak jawab apa tentang aku ni? Para sahabat yang hadir kata, nashhadu annaka qad ballaghta wa adaita wa nasah. Kami menyaksikan di hadapan Tuhan, sesungguhnya engkau telah menyampaikan agama ini. Sesungguhnya engkau telah menyampaikan, menunaikan tanggungjawab agama ini, wa nasah, dan telah memberikan nasihat kepada kami. Nabi angkat jari, tunjuk, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah, kau jadi saksi, aku telah buat kerja ni. Itu Rasulullah SAW yang daripadanya kita mengambil manasik. Apabila baginda menyatakan, khudhu anni manasikakum, ambil daripada aku cara ibadat haji kau. Maka kita haji seperti mana yang Nabi lakukan. Setengah orang dia melawak kan, dia perli kita. Dia kata dia pun nak buat haji cara Nabi, ingat pergi naik unta lah. Ini satu perkataan kadang-kadang ustaz pula sebut tu. Tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Mungkin akan ada orang gelak kan, sama-sama dia apa? Kamu menyangka ia ringan, sedangkan ia di sisi Allah besar. Ia besar di sisi Allah. Orang ingin mengikut manasik Nabi SAW, kerana itu adalah syariat yang selalu saya sebut sebelum ini. Apabila orang datang kepada Imam Malik rahimahullah, tuan-tuan pun mungkin hafal peristiwa itu. Wahai Imam, di mana patut aku memulakan ihram? Aku nak mulakan ihram di mana? Dia kata, min haitsu ahraman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana tempat Nabi memulakan ihram? Orang Imam Malik di Madinah, Nabi mula ihram di Bir Ali, kita bagi dulu disebut sebagai Dhul Hulaifah. Tapi logik orang ini, dia kata lebih baik mula di Masjid Nabi. Masjid Nabi semayang pun fadilat tinggi. Kenapa nak pergi mula di Zulhulaifah? Zulhulaifah sekarang tuan-tuan tengok Bir Ali, dah ada masjid elok macam-macam. Dulu kosong, tak ada apa. Jadi dia kata mula di sana, mula di Masjid Nabi. Masjid Nabi semayang pun dah berapa 1000 pahala kali ganda. Imam Malik kata, la taf'al, akhsha an tusibakal fitnah. Jangan buat, kata Imam Malik. Nanti aku bimbang kau ditimpa oleh fitnah. Dia kata, ai fitnah? Fitnah apa wahai? Takkanlah nak mula ihram dekat Masjid Nabi pun fitnah. Macam kita kata, takkanlah nak buat macam tu pun salah. Takkanlah nak mula ihram di Masjid Nabi pun fitnah. Baca fadilat Masjid Nabi. Imam Malik kata, ai fitnatin a'zam min antara annaka sabaqti ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa fitnah yang lebih besar, kata Imam Malik, apabila engkau berpendapat engkau dapat mengatasi Nabi di dalam satu amalan, sedangkan Nabi itu kurang daripada engkau.
Maksudnya you telah bagi satu bentuk ibadah yang mana you kata this is better than what the Prophet sallallahu alaihi wasallam did. Ini lebih baik daripada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Apa maknanya? Kata Imam Malik. Sedangkan telinga aku mendengar Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibuhum adzabun alim." Sedangkan aku mendengar Allah menyatakan, jaga-jaga orang yang menyanggahi amalan Rasul, nanti ditimpakan kepadanya fitnah atau ditimpa padanya azab yang pedih. Tuan-tuan, sesiapa yang tidak menikmati nikmat mengamalkan sunnah, dia tak faham hal ni. Kadang-kadang duka cita sebahagian orang tu belajar agama, dia boleh question pula, awak nak ikut semua Nabi ke? Bab benda ni ada kaul kata boleh. Saya tak nafi, saya pun baca fiqh, kitab fiqh alhamdulillah banyak. Memang banyak kaul. Tetapi kita, apabila kita baca hadis, kita tahu the Prophet sallallahu alaihi wasallam buat macam tu. Apa rasa kita? Dibandingkan orang kata memang buat macam Nabi pun boleh, buat hak saya cadang ni pun boleh. Mungkin juga macam hak dia cadang tu boleh. Bahkan di dalam haji ni memang syiar if'al wala haraj, buat tidak mengapa, itu memang menjadi syiar di dalam takdim dan takhir sebahagian amalan, mendahulu dan melewatkan sebahagian amalan. Tapi yang ruang yang mana Nabi buat, apatah lagi apabila sesuatu amalan yang dicadangkan oleh ataupun disebut oleh fuqaha itu, sebahagian fuqaha kata mungkin boleh, sedangkan mereka tidak muttafaq hal itu, tak sepakat hal itu. Kita kalau boleh elokkan hal itu, kita buat yang mana sebiji macam Nabi SAW, atau mendekati yang dibuat oleh Nabi SAW. Saya datang dengan MKM ni first time lah tentang haji ni. Tapi alhamdulillah lah saya melihat, bukan saya nak jack mereka ni, sedaya mungkin lah cuba untuk mendekati apa yang Nabi buat. Walaupun sebahagian tu mungkin sunat saja, macam hari Tarwiyah, hari ke-8. Ialah sebahagian fuqaha menyatakan itu tidak termasuk di dalam amalan haji, kerana Nabi SAW hanya Tarwiyah itu baginda untuk mengumpulkan air. Tapi hatta Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam mazhab Syafi'i dan semua menyebut sekurang-kurangnya sunnah pergi pada hari yang ke-8. Kita pergilah ke Mina pada hari yang 8. Mungkin kita tak kutip air macam Nabi dah, tapi baginda duduk di situ, kita pun duduk di situ. Siapa yang tak mau, tidak menjadi masalah. Dia tidak membatalkan hajinya. Tetapi dia macam ni, kalau kita tak mau, kita tak payah kata apa. Setengah orang bila dia tak mau, dia tahu tu puak nak ikut Nabi ingat tu, hari ke-8 pergi dah. Ini adalah sebenarnya, tu saya kata, wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahil 'azim. Kamu rasa perkataan tu dia pergi bersanya senyuman, ia tersangkut di sisi Allah bagi orang-orang yang ingin mengamalkan sunnah Nabi SAW. Orang nak amal, kita tak mau, kita tak payah cakap apa, biar dia amalkan. Orang ikut follow hari demi hari yang dilakukan oleh baginda SAW. Sebab itu pengalaman ni saya mengharapkan syarikat ni supaya bersungguh-sungguh dan cuba kekalkan apa yang boleh dibuat yang terbaik yang mengikut amalan Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'lam.